Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya Muhammad Ukasha bin Zahari, nombor matrik A185727, akan membentangkan kertas kerja yang telah saya siapkan bagi mata pelajaran metodologi dakwah. Tajuk yang saya pilih ialah mengambil ibrah daripada hadis ghulam dakwah dalam mempersiapkan rijal dakwah. Sebagai pendahuluan, latar belakang kajian yang saya lakukan ini, saya mulakan dengan mengambil komentar yang telah disebutkan oleh Pak Nasir dalam karya beliau Fiqh Dakwah. Beliau mengatakan bahawa kewajipan yang tidak boleh diabaikan sama sekali oleh Muslim ialah kewajipan menyampaikan dakwah. Hal ini bertepatan dengan surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada yang munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Namun di sebalik kecanggihan teknologi yang kita lihat hari ini, timbul persoalan, apakah sikap umat Islam terhadap dakwah? Adakah dakwah itu sudah perlu ditinggalkan ataupun tidak lagi wajib untuk kita lakukan, atau bagaimana? Maka kewajipan terhadap dakwah ini perlu kita segarkan kembali. Ia tidak wajar dibiarkan begitu saja, kerana sememangnya ada keperluan mendesak supaya semangat dakwah itu diperbaharui semula sesuai dengan keperluan semasa. Maka untuk kita mengisi keperluan membangunkan semula semangat dakwah, antara aspek utama yang perlu kita beri perhatian ialah dari aspek pendakwah itu sendiri. Sudah pasti penyampaian dakwah itu memerlukan kepada da'i, orang yang menyampaikan. Sebab itulah kita lihat dalam sejarah, apabila wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat mereka meneruskan usaha yang telah dilakukan oleh Nabi. Maksudnya apabila wafatnya Nabi tidak bermakna usaha dakwah itu berhenti. Justru kelangsungan dakwah ini seharusnya dipikul oleh segenap lapisan generasi, sama ada tua atau muda. Namun tidak dinafikan di sana ada kesinambungan antara generasi pendakwah yang perlu kita berikan perhatian. Sebab itulah saya memilih hadis ghulam dakwah ini sebagai rujukan asas kita untuk membangunkan semula angkatan pendakwah muda. Kerana aspek pembinaan dakwah terhadap kelompok ini, iaitu generasi muda, harus diberikan perhatian dalam usaha kita meneruskan penyebaran dakwah. Berikutnya tentang beberapa istilah yang barangkali kita akan berikan pengertian secara teknikal. Pertama ialah ibrah. Seperti yang dikatakan oleh Hasrizal, beliau mengatakan bahawa ibrah itu berasal dari kata akar ain bara, yang bermaksud menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Maka kalau kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, maka pengajaran yang kita peroleh itu boleh dikaitkan dengan diri kita. Kedua ialah istilah ghulam. Ringkasnya kita sebutkan bahawa ghulam itu ialah remaja. Ketiga ialah kalimah dakwah, iaitu dimaksudkan sebagai seruan terhadap manusia. Dan keempat ialah rijal dakwah, iaitu angkatan pemuda yang beriman kepada Allah serta sanggup berkorban untuk menyuruh manusia kembali ke jalan Allah SWT. Kemudian bahagian ketiga ialah perbincangan berkenaan dengan tajuk dan analisis. Jadi hadis ini merupakan hadis yang panjang, maka saya merujuk kepada tulisan Hisham Saqar yang telah mengkaji hadis ini daripada riwayat Imam Muslim dan menjadikan syarahan Imam Nawawi terhadap hadis tersebut sebagai rujukan. Jadi asalnya hadis ini diceritakan oleh Nabi SAW tentang peristiwa yang berlaku sebelum kemunculan umat akhir zaman, di mana seorang ahli sihir telah
mohon kepada raja yang memerintah pada waktu itu untuk memberikan kepadanya seorang remaja yang boleh dilatih sebagai pewaris ahli sihir. Lalu raja tadi berjaya memberikan seorang remaja kepada ahli sihir tadi ataupun ghulam, maka bermulalah sesi pembelajaran. Namun pada satu hari, ghulam ini lewat tiba ke tempat ahli sihir kerana sebelum tiba ke istana, ghulam ini telah belajar dengan seorang rahib yang menyebabkan dia lewat, lalu dia dipukul oleh ahli sihir. Maka hal tadi diadukan kepada rahib dan rahib pun memberikan cadangan, iaitu jika lewat ke istana, maka katakanlah bahawa keluarganya tidak mahu melepaskannya awal. Dan kalau lewat pulang ke rumah, maka katakanlah bahawa pengajaran ahli sihir lambat habis. Maka selesailah peristiwa itu dan akhirnya ghulam pun selesai belajar dengan ahli sihir dan juga rahib, dan terjadi satu peristiwa di mana ada seekor haiwan yang mengganggu perjalanan orang ramai. Maka rahib tadi berjaya membunuh haiwan tadi dengan menggunakan sebiji batu yang menambahkan keyakinan kepada dirinya bahawa ajaran rahib tadi telah memberikan keimanan ataupun telah menumbuhkan keimanan kepada ghulam untuk dia mempertahankan keyakinannya itu. Lalu peristiwa tadi diketahui oleh pembesar raja yang buta. Ghulam berjaya menyembuhkannya dengan kuasa Allah, dan setelah itu terbongkar pula tentang rahib, iaitu latar belakang rahib telah pun diketahui oleh raja kerana raja mengetahui tentang kebijaksanaan ghulam untuk menyembuhkan penyakit yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Lalu akhirnya tibalah kepada saat ghulam pula ingin dibunuh kerana enggan meninggalkan agamanya. Raja bercadang untuk mencapakkannya dari atas bukit, tetapi gagal, dan cuba untuk menenggelamkannya di lautan juga gagal. Lalu ghulam sendirilah yang mencadangkan kepada raja cara untuk membunuhnya, iaitu dengan menyebutkan nama Allah, lalu dilepaskan panah kepada ghulam. Matilah ghulam selepas itu. Namun perkara yang tidak dijangka oleh raja berlaku, iaitu orang ramai menyaksikan peristiwa kematian ghulam itu, beramai-ramai menyatakan keimanan kepada Tuhan ghulam. Maksudnya menyatakan keimanan. Hal ini menyebabkan raja murka, lalu memerintahkan supaya digali parit yang dinyalakan api dalamnya. Siapa yang masih enggan meninggalkan agama, maka dia dipaksa untuk terjun ke dalam parit yang berapi itu. Sehinggalah sampai seorang ibu yang membawa anak kecil. Beliau juga yakin dengan Tuhan ghulam, tetapi ragu-ragu kerana anaknya masih kecil. Lalu ditakdirkan Allah, anak tadi bersuara, dikatakan bahawa terjunlah wahai ibu, engkau berada di pihak yang benar. Maka begitulah ringkas tentang hadis ghulam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Pengajaran pertama ialah kelebihan masa muda. Jadi usia muda ini kita dapat lihat satu usia yang kita katakan usia emas, kerana waktu inilah seseorang itu mempunyai kemampuan tenaga dan semangat yang tinggi. Di samping mereka juga mempunyai pemikiran yang jernih, mudah dibentuk, dan juga mampu untuk memikul beban yang besar. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 54 yang menyatakan, Allah menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu kuat setelah lemah itu, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubat. Jadi maknanya usia muda ni ialah kekuatan di antara dua kelemahan, iaitu kelemahan semasa kanak-kanak dan kelemahan semasa sudah lanjut usia. Jadi sebab itu hadis ini menonjolkan kelebihan yang ada pada pemuda ataupun usia muda. Kedua, strategi dakwah, iaitu timbul persoalan bagaimanakah rahib tadi mengenal si ghulam.
Jadi ada kemungkinan boleh jadi rahib tadi telah pun menyelidiki dan juga mengetahui tentang kelebihan ghulam ataupun kepintarannya, maka rahib melakukan dakwah fardiyah ataupun dakwah secara individu untuk menarik perhatian ghulam supaya menerima ajaran daripada rahib. Ataupun boleh jadi juga rahib ghulam telah mendengar tentang rahib dan beliau sendiri yang terbuka hati untuk menerima ajaran daripada rahib di samping menerima ajaran daripada ahli sihir. Jadi ini pentingnya strategi dakwah, iaitu para murabbi, para da'i perlu tahu bahawa pentingnya untuk kita tampilkan akhlak mulia supaya seruan kita ni tidak dijauhi. Dan juga murabbi perlu kreatif menggunakan kesempatan yang ada untuk menyampaikan dakwah. Pengajaran ketiga, ketahanan dalam dakwah. Jadi umumnya kita perlu akui bahawa dakwah ialah lapangan yang syarat dengan ujian. Maka rahib dan juga ghulam, walaupun mereka diseksa dan ataupun sampai ke tahap mengorbankan nyawa, mereka tidak menggadaikan keimanan ataupun keyakinan. Inilah yang kita mahukan daripada generasi muda pendakwah yang kita ingin bina, iaitu ada ketahanan dalam dakwah untuk bertahan menyampaikan mesej yang ingin kita sampaikan. Yang keempat ialah keyakinan dalam dakwah. Hal ini ditunjukkan oleh ghulam, walaupun beliau yakin bahawa pengajaran daripada rahib tadi telah membantu beliau untuk mempelajari keyakinan dan keimanan yang benar, dan beliau mengamalkannya dengan sentiasa memohon doa kepada Allah SWT. Di samping itu, beliau juga menggunakan ataupun mengambil sebab dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ghulam tadi mengambil batu untuk membunuh haiwan yang mengganggu orang ramai di jalanan. Jadi tidak ada istilah keajaiban dalam dakwah, seperti mana yang ditunjukkan oleh Maryam ketika beliau melahirkan anak dalam keadaan kesorangan. Tibalah wahyu daripada Allah kepada beliau dengan mengatakan, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak, yang terakam dalam surah Maryam ayat 25. Jadi maksudnya keyakinan itu, selain daripada kita bergantung kepada Allah, kita juga perlu lakukan usaha supaya dakwah tadi dapat disampaikan, dan ghulam tidak mengasingkan dirinya daripada hal ehwal masyarakat. Da'i ataupun pendakwah tadi berperanan untuk selesaikan masalah yang timbul. Kelima, keikhlasan dalam dakwah. Jadi walaupun rahib mengetahui bahawa ghulam tadi mempunyai potensi yang lebih baik daripada beliau, rahib tetap merendah diri dengan mengatakan bahawa ghulam lebih baik daripada dirinya, dan berpesan kepada ghulam bahawa beliau akan menerima ujian yang lebih berat. Sebab itulah rahib berpesan kepada ghulam supaya menjaga rahsia tentang dirinya, bukan kerana takut, tetapi untuk meneruskan kelangsungan dakwah, supaya lebih ramai lagi pendakwah muda yang boleh diasuh oleh rahib. Kemudian yang keenam, pengaruh dalam dakwah. Jadi kalau kita lihat kebolehan ghulam merawat ataupun menyelesaikan masalah masyarakat ini, memberikan mesej penting bahawa pentingnya pendakwah muda khususnya mempunyai kebolehan, keterampilan yang meyakinkan mad'u atau masyarakat. Jadi maknanya kalau ikut konteks sekarang, kepakaran dan kualiti keilmuan itu kena ada supaya pendakwah dihormati dan supaya dakwah yang disampaikan itu diterima dengan yakin. Dan berikutnya ialah senjata dalam dakwah. Ini ditunjukkan oleh ghulam, iaitu beliau sentiasa berdoa dan yakin dengan doanya bahawa Allah akan memberikan bantuan. Dan yang terakhir, pengajaran daripada ghulam ialah tentang memetik hasil dakwah. Jadi walaupun ghulam yakin dengan usaha yang dibuat, tetapi beliau tidak sempat menyaksikan ramainya orang beriman kepada Allah SWT. Jadi maksudnya hasil dalam dakwah ini tidak semestinya akan diberikan kepada orang yang berdakwah. Hasilnya itu mungkin kita tak sempat nak lihat, tetapi yang penting ialah dakwah itu disampaikan dengan berterusan. Jadi sebagai kesimpulan daripada kajian terhadap hadis ghulam dakwah ini, jelaslah kepada kita bahawa pentingnya mencetak generasi muda yang menjiwai semangat dakwah, seperti yang diungkapkan oleh Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna dalam Majmu' Ar-Rasail,
Beliau menyebut 4 ciri yang perlu ada pada pemuda. Keyakinan, kedua kejujuran, ketiga semangat dan tindakan. Ciri ini yang perlu dibina, dilengkapkan kepada pemuda sebagai pewaris generasi yang akan meneruskan usaha dakwah. Jadi sebab itulah pembentukan generasi muda untuk meneruskan kelangsungan dakwah ini adalah keutamaan, supaya mereka bersedia untuk menggalas amanah dakwah ini dengan bersungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk pendengar sekalian. Saya tamatkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.